Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Berapa ratus? Dalam 80, 70 pip lagi. 70 pip dia naik. Itu kalau dia naik lah. Kalau dia teruskan breakout, kita tunggu, kita trade secara breakout. Okey. Okey, Narudin contoh GJ antara yang kuat dan lemah. Okey, yang ini kita markingkan hari apa ni? Kejap. Ni Rabu, Selasa, Isnin. Ni kita markingkan hari. Oh, ni saya markingkan kat kelas hari tu. Dekat Penang. Okey, nanti kita buat marking baru untuk GJ. Okey. Nantilah. Nanti hari kita masuk kepada market. Ni just tengok-tengok chart sikit je. Apa yang sesuai untuk digabung-gabungkan. Asal nak trade USD JPY? Aduh. Haris, kenapa nak trade USD JPY? Janganlah trade benda yang kita nampak USD duduk kat sini pun sebelah JPY ni dah kembor dah ni. Kuat-kuat. Baru dia bagi tahu kuat padankan dengan lemah. Okey? Padankan. Jangan trade kuat-kuat, lemah-lemah. Padankan kuat, lemah. Kenapa kuat tak boleh? Bukan tak boleh, dia tak price dia bergerak tak cantik tau. Dia bergerak hanya ke kanan. Okey? Jom kita lihat. Contoh. Tengok dah kantoi. Buka sini. Okey, kita buka barulah. USD JPY Okey. Okey, nampak? Ni. Menarik ke tak ni ke kanan dia? Sekejap kalau kita sell, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Sama-sama kuat. Okey, Fiza. Haris. Dia sideways, dia ke kanan. Tak nikmat orang kata. Macam mana kita nak access kat Facebook? Kalau kita sell kat sini, aduh, price tak bergerak-gerak. Member dah access kat Facebook dah banyak dah. Kita price tak bergerak. Terpaksa buka kat M1 kan, trend sekarang. Buka kat M1. Ajo Buka kat M1. Kita tunjuk yang kita sell. Dekat paling atas sekali. Dekat sini kita sell. Lepas tu tunjukkan dekat Facebook. Wah, Alhamdulillah. Cukuplah makan nasi lemak hari ni. Dapat sell kat pucuk. Pui yang kata. Okey. Haris, USD dia kuat-kuat. Saya nak trade NZD Chef. Saya lemah-lemah. Confirm je lagi kena ugut, kena kick. Okey. Fiza Okey, faham dah, jangan buat benda kuat-kuat, lemah-lemah. Trade yang jelas. Kuat, lemah. Senang. Tak banyak kerja. Nak SS kat Facebook pun senang juga. Okey, Amin. Okey, jom. Kita start lah kita punya pengurusan. Hari ni tak boleh bergembira lama sangat. Zuli ada. Okey, pengurusan wang ataupun management lah. Cerita macam mana kita nak uruskan dagangan. Okey, sebelum tu kita baca dahulu disclaimer. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tak boleh beris tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Okey, ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, bab management adalah bab yang paling penting. Sebab apa penting? Sebab kita membuat duit selepas kita keluar daripada market. Okey, selepas kita berjaya menguruskan kita punya dagangan. Okey, saya nak tanya, kalau kita buka kedai burger, adakah kita buka kedai burger, lepas tu kita balik rumah, suruh kedai tu berjalan sendiri, ataupun kita kena uruskan kedai tu? Yang mana membuat duit? Kalau kita buka kedai burger, lepas tu kita keluar, customer layan diri, lingkup tu. Lingkup kita punya bisnes tu. So, apa yang objektif dia adalah kita buat duit dengan cara kita uruskan sebaik mungkin. Okey. Pasang EA dekat kedai. Bagus Kung San. Itu
paling bernas. Lapar. Siapa si bunga ni? Nama. Okey, jom. Kita dah habis semua sekali teknikal. Kita kuli, kita bos. Betul. So daripada trading, kita semua. Kita lah manager, kita lah investor, kita lah trader. Semua sekali kita kat situ. So kalau kita gagal menguruskan lingkup bisnes tu, ingat kita guna mindset berniaga dalam trading kita. Kenapa kalau kita berniaga, kita buat betul-betul, cantik kita draft, kita plan apa nak buat. Tiba bila cerita trading je, kita terus tanya, macam mana nak buy dengan sell? Rasa macam menyirap dek soalan tu kan. Okey? Dia kena complete. Kita kena ada planning, kita ada sistem dulu. Baru kita boleh proceed macam mana kita nak berniaga. Okey? Bina sistem dahulu. Jom, macam mana saya akan share kan tau. Apa yang ada dalam Tradepedia punya ni, kemungkinan tak ada. Macam mana nak cakap sebenarnya tak ada dalam Tradepedia ni. Dia punya konten sedetail Zuli punya tu lah. Macam mana diuruskan. Kalau Zuli punya pun agak general. So saya akan try detailkan satu persatu. Kalau sempat. Tak sempat, masuk Zuli punya webinar, tanya dia. Okay. Sama dia. Alright, ni kita dah habis semua sekali kita punya technical. Cerita technical yang paling penting adalah market type. Okay. Bila cerita pasal analisis technical, saya tekankan market type, market structure. Kita mesti tahu dahulu itu dulu sebelum kita masuk market. Kalau cerita pasal technical analysis. Okay, jom. Ini adalah contoh apa yang kita nak jadikan dia teknik. Mungkin ada yang nak menjual ke, siapa nak buat kelas ke. Ada Narudin nak buka kelas. Bolehlah, ini dah ada 7 teknik. Suruh apa dia kata, klien pilih nak teknik apa. Berapa dolar charge. Charge lah. Okey. Ini mungkin boleh jadikan sebagai teknik lah apa yang nak digunakan dalam teknikal. Okey, tingkatkan ilmu dulu. Okey. Ini adalah contoh-contoh apa teknik yang kita boleh try gabungkan daripada basic-basic punya indikator ataupun teknikal, jadikan kepada teknik. Okey. Apa kejam. Kejam Narudin jual teknik. Belum jual lagi Hafiz. Slide ada link dekat grup. Nanti saya akan sharekan dekat grup dah masuk grup kan? Saya ada nampak tadi nama Narudin, grup CTFX Market Discussion. Ada kan? Okey. Okey, Kunsan. Okey, ni tips power. Apa kita punya vision, apa kita punya value. Okey, macam mana kita nak dapatkan kita punya matlamat tu, objektif kita ataupun target kita, apa cara kita guna. Okey, apa kita punya halangan untuk kita berjaya, apa halangan dia. Contohnya yang paling penting, apa yang saya kenal pasti halangan adalah pertama, trader ikut. Member jadi trader, kita pun nak jadi trader juga. Itu yang menjadi problemnya. Itu adalah halangan tau. Dia tak prepare lagi. Belum ada apa orang kata preparation untuk jadi trader, dia terus jadi trader. Itu dia. So tak ada prepare dulu nak jadi trader. So habit lama. Kalau trader-trader yang dah lama trading, habit lama. Suka trade ikut apa orang kata, semakin naik, okey, semakin bergembira kita sell. Suka lawan trend, suka apa lagi? Suka tak terima kekalahan, dah salah, tutup mata, tekan je, entry lagi. Itu benda-benda halangan untuk berjaya. 22 ni datang seminar KL. Datang. Datang Aziz dekat KL. Ada bonus, kita nak kejar bonus. Ikut signal orang. Okey. Hati-hati. Nak ikut signal tak ada masalah, tapi pastikan kita fahamlah apa signal tu punya type. Adakah day trade, short term, position. Itu dia. Senang nak jadi trader tapi susah nak jadi trader yang berdisiplin. Okey Hafiz, betul. Okey, lepas tu kita macam mana kita nak determine ataupun kita nak measure kita punya sukses. Sebab successful kejayaan seseorang begitu subjektif. So kita ukur, kita bagi dia kayu ukuran. Okey, aku dapat bayar beza dengan bayar apa? Bayar rumah menggunakan duit trading. Mungkin dah diisytiharkan
berjaya dalam trading. Okey? So kita letaklah satu kayu ukuran. Okey. Ini adalah kunci utama. Dalam slide sebelum ni tak ada. So yang ini yang terbaru, kunci utama dalam sistem. So kita boleh take note. Macam pernah nampak tak? Sama macam Zuli punya tu kan. So apa benda yang penting dalamnya ada 9 benda utama. Okey? Dalam sistem, dalam kita nak membina sistem. Ini adalah benda yang kita kena tekankan. Objektif. Okey, apa objektif kita untuk jadi trader? Apa objektif utama? Cikgu, kalau layer betul ke dah profit first entry lepas tu tambah lot banyak-banyak kat bawah? Macam mana? Betul ke kalau layer kan dah profit first entry lepas tu lot banyak-banyak bawah tu betul ke? Apa tu? Susun ayat betul-betul lah Haris. Kau macam translate English ke Melayu terus lah ni. Okey. Jom sambung dulu. Susun ayat dulu. Lepas ni baru baca semula. Okey. Pertama adalah objektif. Objektif kenapa kita nak jadi trader. Okey. Lepas tu kita letak numbers. Berapa gain yang kita nak capai. Contoh nak capai berapa persen daripada kita punya total equity kita ataupun total portfolio kita. Terpulang. Kita letak satu figure. Okey. Contoh, saya punya financial freedom figure adalah 2000 USD. Contoh So berapa kita kena capai dalam masa sebulan. Nak dapatkan benda tu, figure tu. Okey, kita letak number. Kita mesti kena tahu number kita. Okey, bila kita tahu kita punya number, lebih mudah kita nak setkan kita punya target. Drawdown bermaksud apa? Contohnya sistem kita berapa jauh dia punya floating ataupun kalau kena stop loss berapa jauh dia punya relative drawdown tu. Itu yang kita nak tahu. Berapa jauh kita, dalam keadaan dia negatif. Sistem kita tu. Kita kena check. Bila kita tahu drawdown, so kita tak payahlah risau. Contoh, maksimum drawdown kita adalah contoh daripada $1,000 Daripada $1,000, okey, sistem ni maksimum drawdown dia adalah 10%. Lebih daripada 10% memang agak mustahil dia nak capai lah. So dia punya maximum drawdown, contoh kalau kita ada 1,000, dia punya floating paling rabak pun adalah 100 USD. Itu yang kita nak tahu drawdown, maximum drawdown kita. Ataupun kalau kita kena stop loss, seberapa jauh banyak dia akan kena stop loss. Berapa jauh dia punya drop ataupun relative drawdown dia. Okey. Modal 3% kali 30 pip RR risk reward ni okey tak? Modal kali 3% 30 pip. Okey. Siapa ni Fiza? Dia tak ada fix berapa pip ke apa benda semua sekali tau. Kalau kita punya sistem tu, sebab setiap pair dia punya pergerakan berbeza. Okey Fiza? Contoh GJ 30 pip mungkin baru bersen dah sampai 30 pip. Kalau kita trade Euro Chef 30 pip, kita tunggu sampai minggu depan pun kemungkinan baru sampai. Okey? So setiap pair berbeza dia punya pips dia, pergerakan dia. Okey, kalau kita nak letak fix punya jarak, saya tak galakkan. Kalau boleh letakkan di tempat yang sesuai. Lepas tu baru kita kira jarak. Okey, faham contoh kita kira dulu jarak stop loss berapa. Lepas tu baru kita kirakan berapa risiko kita nak ambil. Okey Fiza, itu lebih cantik. Okey, yang ketiga adalah risk of ruin. Sistem kita tu macam mana kita nak tahu sistem tu gagal? Dia dah drop sampai 50% daripada kita punya modal. Kita nak declare dia gagal ke tak? Kalau kita declare dia gagal, okey, kita restart balik kita punya sistem. Kita review balik ataupun kita tukar je lah sistem, buat sistem baru. Maksud sistem tu dah memang apa orang kata total loss, gagal. Janganlah sampai 100% kita punya apa orang kata risk ruin tu. Maksudnya kegagalan sistem tu janganlah letak dia dah sampai 1,000%, $1,000 habis, barulah gagal. Letaklah satu percentage yang kita nak limitkan. Okey? Lepas tu kita punya peluang trading. Adakah setiap hari kita ada peluang untuk trade ataupun setiap 2 jam sekali ke, bergantung ke kita punya market type.
Betul. Sistem yang sesuai dengan kita. Betul. Alright. Kita nak buat satu sistem yang sesuai dengan kita dengan menekankan poin-poin ni. Okey, ini adalah opportunity, adalah berapa kali peluang yang kita kemungkinan dapat dalam satu hari. Okey, adakah kita nak ambil peluang tu kalau tak kena dengan market session? Apa yang kita nak buat? Letakkan dalam kita punya template dagangan kita. Sebelum kita masuk market, kita sediakan ini dahulu. Okey, yang keenam, win rate. Berapa contohnya dalam 10 kali trade, berapa menang, berapa kalah. Okey, berapa menang, berapa kalah tu bermaksud berapa profit, berapa yang loss. Yang itu kita nak tahu. Dalam 10 kali. Okey, at least kalau dapat 5 pun dah kira power. Okey, sistem kita kalau kita punya winning rate 5 ataupun apa kata 50% pun dah kira best. Tetapi kita kena naikkan kita punya risk reward. Kita naikkan yang itu. Okey, naikkan kita punya keuntungan berbanding loss. Bermaksud kita punya jarak stop loss kita, risk reward yang ketujuh risk reward bermaksud jarak stop loss kita dengan reward kita kena ngam saya mengamalkan 1-3. 1 untuk stop loss dan 3 untuk profit. Okey, untuk reward, 3 untuk reward. Okey, itu yang saya bagi grade kepada saya punya trading ataupun setup. Sebelum saya masuk market, saya grade dahulu. Ini berapa bintang? Ini berapa grade dia? Kalau grade dia paling tertinggi, okey, saya masuk lot biasa. Gunakan full lah. Full risk yang kita boleh ambil. Contoh 3%, 2%, gunakan yang itu. Saya gunakan by percent risk yang kita gunakan. Okey, number of position. Ini adalah berapa position yang kita masuk dalam sebulan, dalam seminggu, dalam sehari. So, kita kena average kan. Berapa kemungkinan besar kita punya position. Okey, jenis kaki layer. Okey, kaki layer pun kaki layer lah. Kita tengok berapa position yang kita open. Dalam satu-satu masa dan total dalam sebulan. Berapa? Kita nak tahu average setiap trade tu memberi pulangan berapa. Okey, last kali expectancy bermaksud sistem kita memberikan hasil positif ke tak. Kalau memberikan hasil positif, kita letaklah apa pun amount, apa pun jumlah, tak jadi masalah. Kita nak trade 2.6 bilion pun kita dah tahu, okey, hujung bulan aku ada gaji. Kalau sistem kita dalam keadaan negatif, kita letaklah berapa juta pun suruh orang Arab derma ke takkan dapat gaji juga kat situ. Kita trading drop je account tu. Okey? So kita bina dahulu sistem yang memberikan pulangan positif. Memberikan hasil positif, barulah kita boleh letakkan kita punya actual money, kita punya actual capital kita. Okey? Okey, yang ini ekspektasi. Kita nak tahu berapa kita punya sistem memberi pulangan. Okey, jom teruskan. Ini adalah ni Tradepedia punya konten. Ni 3 elemen piramid untuk kejayaan. Dia bukan MLM je ada piramid. Okey? Ini pun ada piramid. Pertama adalah sistem. Sistem yang proven. Sistem yang berfungsi. Okey? Kalau sistem tu out, kita letaklah apa pun, kita depo lah berjuta kali pun, tetap sama juga hasil dia. Tak ada gaji di situ. Okey? Faham? Dan kedua adalah pengurusan wang. Ini macam mana kita nak uruskan kita punya portfolio. Nak tarik ke mana, semua sekali kita kena tahu. Macam mana kita nak uruskan kita punya duit. Okey? Yang ketiga adalah kita trade pada psikologi ataupun ketika emosi dalam keadaan yang terbaik. Ini adalah 3 elemen yang paling penting. Okey, dalam membina sistem ada 4 benda yang kita tekankan. Pertama adalah ni tengok ni yang siapa tu Tradepedia punya konten lah. Pertama dalam sistem dia tekankan analisis teknikal, analisis fundamental, khabar angin pasaran itu adalah cerita market dan yang keempat naluri. Naluri pun dimasukkan. Okey, ini dalam Tradepedia punya konten lah. Alright, dalam membina sistem.
Okey, dalam pengurusan wang, jumlah wang spesifik yang digunakan dalam setiap dagangan. Kita bermaksud duit yang kita nak allocatekan yang kita sanggup rugi. Okey, kebak angin pasaran macam yang naik 800 pip. Haris. Itulah. Itulah. Okey, 800 pip euro USD nak naik. Okey, kejam korang ni. Okey. Ni jumlah wang spesifik. Itu berapa yang kita nak allocatekan dalam kita punya dagangan. Berapa kita sanggup rugi. Itu dia kita nak letak. Berapa amount yang kita sanggup rugi. Okey. Lagi satu adalah setiap kali trade, pesanan henti rugi ni kita boleh gunakan ataupun kita gunakan margin stop account. Bermaksud macam mana? Kita hanya internal transfer berapa amount. Okey, contoh DSM kita boleh buka 8 akaun contoh akaun trading kita di akaun A. Bukan, akaun deposit kita di akaun A. Contoh kita nak buat trading di akaun B. So kita internal transfer berapa amount yang kita nak rugi sahaja. Contoh kita nak rugi 10 USD. So transferlah 10 USD saja untuk kita trade. Kalau account tu reverse, kita entry buy, dia patah, dia turun ke bawah, dia reverse, biarkan dia loss. Kita hentak sampai habis sebab kita hanya nak rugi 10 USD saja. Okey, faham Itu dia. Dan jumlah untuk dirisikokan. Inilah dia. Ini by percent. Jumlah wang spesifik yang digunakan untuk setiap dagangan. Ini adalah berapa amount yang kita nak deposit, yang ini adalah berapa yang kita nak risikokan. Okey? Itulah dia, macam sama je. Okey, faham kat situ adalah untuk cerita pasal pengurusan keuangan. Macam mana kita nak letak kita punya duit yang berapa yang kita amount yang kita nak risikokan. Kalau boleh guna duit tepi, yang duit yang kita tak nak guna. Sebab dia akan membantu daripada segi psikologi. Kalau tak kita trade asyik tertekan je. Itulah duit kita nak beli susu, itulah nak bayar duit kereta, rumah. Memang kita nak trade memang try hard. Nak tak nak market kena betul sentiasa. Okey, faham Psikologi adalah benda yang paling 100% dalam dagangan, dalam trading adalah 100% psikologi sebenarnya. Bermaksud apa? Kalau kita emosi tak stable, itu akan mengganggu kita punya trading. Seriously. Kalau contohnya itu lama sekali segala-galanya dekat situ, kita trade mesti kita nak betul. Okey? Faham? Kenapa kita tak sanggup terima kekalahan? Sebab itu adalah duit yang terpenting bagi kita. Itu akan mengganggu kita punya emosi. Kita dah salah, kita tak nak salah. Okey? Dah salah arah. Contoh. Contoh apa? NCAT kita buy. Okey? NZD Kanada kita buy. Okey? Price turun. Kita hanya mampu harap price patah balik. Kita tak sanggup untuk cut loss, untuk terima kekalahan. Itu adalah realiti dalam dunia kita. Layer lagi. Itulah dia. Aziz, jangan buat dosa besar tu Dah reverse, dah salah, buang. Jangan simpan parasit. Okey, faham Ini dia piramid. Nak menuju puncak kejayaan, cari kaki kanan, kaki kiri. Okey. Kaki kiri kita kena ada sistem, kaki kanan kita kena ada pengurusan wang. Dan ditambahkan dengan psikologi yang betul. Cukup piramid ni, berjayalah dia. Okey. Okey, faham MLM. Ini ingat MLM dia ke nak berjaya? Kita trader pun nak berjaya juga, nak kaya. Kaya kena ada figure kita kena tahu number kita berapa. Okey, jom lagi isyarat keluar, isyarat ambil untung. Itu kena letak. Setiap trading mesti kena ada TP, ada stop loss. Okey, kita go through cepat sikit sebab saya nak cerita part yang belakang trading yang tak ada stop loss ibarat kita jalan, letak KLCC antara dua bangunan tu. Kita letaklah satu wire, kita jalan atas tu 100 kali. Kalau kita berjaya jalan 100 kali, betul hidup, itulah kalau kita jatuh sekali, keparit, mati. Itulah ibarat kalau kita trade tak ada stop loss.
walaupun 100 kali kita dah berjaya trade, sekali dia terkucil, terus akaun tu hilang. Itulah ibaratnya letaklah wire di atas KLCC. Jauh tu gambaran. Okey, kalau kita tak ada alat keselamatan. Itu dia. Kan pernah selalu kan 90%, 99%. Macam saya pergi hari tu kelas-kelas, saya tengok diorang punya performance, kebanyakannya winning rate 80%, 70%. Tetapi account 2 kali stop loss, account dah hilang dah. Okay, itu yang apa orang kata risk reward tak kena. Walaupun dia selalu win, tetapi bila sekali, 2 kali terkucil, account dah hilang. Okay, faham kena terima kekalahan. Anggaplah itu adalah kos dalam berniaga. Ini dah adalah cara kiraan expectation. Okey, ini adalah benda yang kita nak lihat. Macam mana kiraan dia? Okey, kita lihat kita punya performance trading. Kita lihat berapa kita punya winning rate. Ini adalah kemungkinan menang, persen menang. Okey, contoh dalam 10 kali trade, berapa kita punya win? Kalau kita punya win 8, tulis 0.8, bermaksud 80%. Okey, kali dengan purata menang. Berapa kita purata menang? Berapa purata profit kita? Contoh dalam 10 kali trade, 8 kali kita profit. Okey, berapa purata dia 8 profit tu? 8 kali profit tu. Tolak dengan kemungkinan kalah. Kita punya kemungkinan kalah adalah probability kita punya kekalahan. Persen kekalahan kita, loss kita berapa? Ni 20%. Okey, contoh 0.2. Kali dengan purata kalah. Purata kalah kita contoh berapa? Sikit saja. Letak dia. So kita akan dapat berapa expectation dia. Bermaksud apa? Kalau sistem tu berjalan, kita tetap tahu kita dalam keadaan positif ataupun negatif expectation. Kalau positif expectation, kita trade lah 1000 kali ke 2000 kali ke, kita tahu kita akan positif juga. Kalau kita dalam keadaan negatif, okey, memang kita akan tak dapatlah gaji pada hujung bulan ataupun hujung minggu untuk kita trade. Okey, sistem tu. Kita nak tahu berapa pulangan dia, positif ataupun negatif. Betul. Kebolehan dia. Ni berapa kita punya expectation. Macam ni dia bagi contoh adalah 0.3 dia. Persen dia menang adalah 30% je. Daripada 10 kali trade, 33 kali dia menang. Okey, 7 kali kalah. Tetapi dia punya purata menang adalah 1000. Dia punya purata rugi, dia punya expectation adalah $160. Bermaksud apa? Setiap kali trade, kalau contoh 10 kali trade, kemungkinan besar purata dia adalah $160. Se-trade. Dia akan dapat. Okey. So, kalilah, kalau 100 kali, 200 kali pun akan dapat jawapan yang sama. Okey. Kita tahu positif juga sistem tu memberi pada kita. Inilah yang kita nak tahu. Siapa dah ada dia positive expectation kepada dia punya sistem? Ada. Cuba try kira. Tak pun pergi dekat account history. Okey, pergi dekat account history, right click, download detail statement. Okey, download detail statement. Check kat situ. Apa kita punya average profit, average loss, kita punya winning rate, kat situ kita boleh check. Okey, dapat secara purata beliau dijangkakan membuat keuntungan $160 setiap dagangan. Okey, ini kalau walaupun dia punya percentage tinggi 70%, okey, positif, dia kerugian dia hanya kejap, yang ni. Ni 80% ketepatan. Setiap kali dia trade, 10 kali trade, 8 kali win. 2 kali kalah. Tetapi average win dia, average profit dia hanya 200. Yang ini average loss dia adalah 1000. So dia punya purata ataupun expectation dia adalah setiap $40. Kerugian $40 setiap dagangan. Okey, faham So dia punya sistem memberikan negative expectation. Memberikan pulangan yang negatif. Okey, dapat kat situ. Walaupun kita win banyak.
Walaupun kita win banyak, tetapi average loss ataupun average profit itu yang memberitahu kita punya sistem boleh pakai ke tak. Okey, faham eh? Alright. Sifat manusia biasalah kita nak menang banyak berbanding tak siapa suka kalah. Tengok merah dia, siapa suka tengok kekalahan. Okey, semua suka tengok kemenangan. Betul? Semua suka tengok nak win je. Betul eh? Faham eh? Siapa suka tengok kekalahan. Tu yang kita nak win je. Tapi yang paling penting adalah risk reward. Okey? Risk reward tu. Bila kita kawal kita punya risk reward, kita letak target yang betul, kita tahu filter kita punya setup, kita punya quality setup, itu akan increase kita punya expectation. Okey. Tengok ada apa-apa lagi part yang penting. Secara ringkas, pengurusan wang adalah proses mengetahui di mana anda membelanjakan wang anda pada hari ini. Okey, perbezaan di antara prestasi yang baik dengan buruk adalah perbezaan di antara gagal dan menjadi pedagang yang berjaya. Okey, jom kita teruskan. Ini kita boleh baca nanti dalam slide dalam grup, nanti saya akan post slide ni, boleh baca. Kita ada lagi 10 minit. Saya nak explain yang belakang sekali yang ini. Ni boleh baca macam mana dia berdasarkan minggu ataupun bulan yang kita boleh check kita punya performance. Mesti kena check, mesti kena review setiap minggu, mesti kena review setiap bulan. Kita punya performance macam mana. Okey. Jom kita lihat yang ke belakang sekali. Okey, sebelum tu, martingale. Ini adalah benda yang strategi martingale bermaksud macam mana? Ini adalah strategi berjudi. Astaghfirullahalazim. Siapa yang gunakan martingale ni? Martingale macam mana? Contoh kita pertama kita entry sell satu lot. Okey, price reverse, price naik. Okey, kau naik Okey, aku naikkan 2 lot. Bermaksud dia naikkan risiko dia, dia tambah lagi. Okey, 2 lot. Price naik lagi, dia naikkan 4 lot. Okey, reverse lagi, dia naikkan 8 lot. So dia semakin berganda, semakin besar. Itu adalah martingale. Okey, bermaksud apa? Kalau price reverse sikit dia dah cover semua sekali loss. Okey, cuba baca kat situ. Adalah perjudi menggandakan pertaruhan selepas setiap kekalahan. Itulah strategi yang kebanyakan trader guna. Okey, tak katakan salah, tetapi dia amat berisiko dan mudah untuk menjahanamkan akaun. Okey, sebab kita increase kita dah salah, kita tambah lagi kesalahan tu. Macam tak kena dia kan. Dah lah salah, kita tambah lagi, kita gandakan lagi kesalahan tu. Okey, dah salah arah, kita tambah lagi. Itu adalah martingale punya strategi dan amat popular strategi ni Memang teknik salah ke martingale salah? Okey, kalau nak guna martingale, pastikan kita dah tahu semua sekali kita punya arah kita punya. Tak tahu tak boleh rasanya susah juga kalau nak gunakan martingale ni. Dia bukan salah teknik ke salah martingale sebab kita kena terima kekalahan. Itu je. Okey, Sujairi, sebab orang guna martingale ni dia mengharapkan contoh contoh kita buka chat lah. Dah turun. Okey, kita ambil mana angkat tadi? Ni. Contoh dia buy di sini. Dia kata, okey, cikgu ajo sampai kawasan support buy. Okey, dia duduk layer buy kat sini. Okey, price turun. Dia kat sini price turun. Dia tambah buy lagi. Okey, price turun lagi, dia tambah buy lagi. Dah nampak terang jelas nyata memang tengah salah arah. Tetap tak terima kekalahan. So dia tambah. Makin increase lot size. Itu adalah martingale. Makin gandakan. Itu memang agak silap lah. Agak berbahaya menggunakan strategi itu. Okay, sebab kalau kita tak kawal dia punya kadar entry, kita tak tahu kita punya risiko, berapa kita nak risk kan, susah tu nak berjaya. Susah tu nak kawal martingale sebab setiap kali reverse entry, agak susah. Okay, faham Makin turun makin buy.
Dah salah, kita dah tahu dah salah arah. Tapi kita duduk berharap buy. Itu agak berbahaya. Okey? Lawan kepada martingale adalah anti-martingale. Bermaksud apa? Kita meningkatkan pertaruhan selepas kemenangan dan mengurangkannya selepas kekalahan. Bermaksud apa? Kalau kita menang, kita tambah lot size lagi. Itu baru betul. Okey, direkomendkan. Dah menang, barulah tambah lot size. Ini tengah kalah, kita tambah lot size. Tak kena tu. Okey, kalau kita kalah kat sini, dia kurangkan lot size. Anti-martingale adalah cara yang mudah. Cara yang betul, cara yang sesuai. Okey, cara yang sesuai untuk digunakan. Okey, faham dekat sini? Jom kita teruskan. Ni kita letak period. Ni cerita period tadi ya. Berapa kita nak trade dalam sebulan, seminggu, setahun. Kita kena ada figure. Berapa kali kita nak masuk market. Okey. Okey, kita lihat. Ni boleh baca nanti saya akan postkan. Kita ada masa lagi 7 minit. So, kita terus masuk ke yang ini. Kita masuk sini dulu. Ingat, kita dalam investment ni ada pelbagai security yang boleh kita masuk. Contohnya, yang paling low risk. Apa yang kita tahu yang low risk? Macam bond ataupun ASB yang low risk. Unit trust. Okay. Apa mutual fund yang low risk. Okay. Dan kita tahu adalah yang paling berisiko apa? Forex. Betul? So, kalau kita punya di sini. Semua sekali adalah forex. Kita boleh letak dia juga dalam pulangan yang rendah, sederhana ataupun paling high risk. Bergantung kepada cara kita mengawal risiko itu sendiri. Okey, tetapi forex tu sendiri adalah terletak di high risk punya security. Okey, yang paling berisiko. Dah lah paling berisiko, kita pula trade secara memang menghinzir buta. Memanglah lagilah berbahaya. Okey, macam mana kita nak sustain kat situ? Kita letaklah, kalau kita dah tahu forex tu high risk, gunakanlah cara yang betul. Cryptocurrency, risiko tak cikgu? Kalau contoh, kalau piramid tu kan, kita nampak forex dekat bucu piramid tu. Okey, kalau cryptocurrency tu atas daripada bucu piramid tu, tak tahu kat mana nak letak. Okey, faham Haris? Kalau kita tahu forex dekat bucu piramid dan memang paling high risk, kalau cryptocurrency tu dia ada luar daripada piramid tu, atas dia lagi. Dia level paling tinggi. Kita nampak harga Bitcoin makin drop, crypto makin jatuh. Siapa yang long ataupun membeli dia, good luck. Okey. Kunci dagangan yang berjaya adalah membentuk dan mengikuti sistem dagangan yang sesuai dengan personality anda. Okey, yang ini adalah yang saya nak share. Ini pun kita dah lihat dalam Zuli punya webinar. Dia ada letak benda lah ni. Okey, di SM kita boleh buka 8 akaun. Okey, buat macam gini. Deposit 100% kita buka dalam satu akaun. Deposit yang selain 100% macam 20%, 50% kita letak dalam satu akaun. Okey, kalau kita ada 3 sistem dagangan, kalau ada 3, kalau tak ada 3, kalau contohnya kita ada satu saja, guna je lah satu dulu. Okey, kalau ada 3 lebih cantik. Sebab yang mana sistem memberikan pulangan yang paling tinggi, kita allocatekan kita punya modal lebih sikit kat situ. Yang mana kedai yang memberikan lebih profit, okey, kita letak modal kita lebih sikit dekat situ. Okey, faham contoh sistem 1. Sistem 1 kita profit. Profit kita akan transfer kita punya profit ke dalam account withdrawal. Ini macam mana kita nak uruskan kita punya portfolio dan kita ada market money. Contoh kita dah ada profit $100. Kita nak keluarkan nak withdraw lah $100 juga. Apa kata kalau kita transferkan $20 ke dalam market money untuk kita buat apa? Naikkan kita punya profit lagi. Sebab di sini, di market money,
ni kita dah tak ada risiko apa-apa. Kita hanya gunakan duit profit kita. Kita hentaklah yang mana sistem memberikan pulangan yang paling tertinggi, kita gunakan sistem tu. Okey, tetapi kita naikkan lot size, kita increase lah segala-galanya kat sini. Nak full margin pun di sini. Okey, tetapi yang penting jangan compoundingkan kat sini. Apa profit dekat market money, kita transfer ke withdrawal account. Okey, dapat apa yang kita profit di sini, kita transfer ke withdrawal account. Jangan compoundingkan sebab account ni kita nak burstkan dia. Kita nak high risk kan dia. Kita trade high risk di sini. Di market money. Dan di SM juga ada SMP. Okey, kita bantailah SMP puas-puas. Itu duit broker kasih. Bonus yang broker kasih. Profit kita withdraw. Selalu orang buat macam mana? Kalau dia claim SMP $100, profit $200, $300, baru dia withdraw. Sebab lebih berbaloi. Okey, dapat kita ada SMP dan inilah kita boleh create 8 account di SM. Alright, dapat? Itu dia. Ini dalam pengurusan portfolio kita. Dan ini adalah kunci utama dalam pengurusan dagangan. Inilah yang saya nak tekankan. Apa benda yang kita nak tahu dan apa benda yang kita nak buat semasa ada dalam trading. Semasa kita dah entry. Selepas kita entry, apa yang kita nak buat? Inilah dia. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan reversal? Contoh. Kalau sempat kita buat contoh mana mana tadi? Apa tadi? GG bukan. Yang tadi nampak dia turun. Oh, USD JPY. Okey. Contoh kita entry buy. Contoh kita tengah entry buy, keluar sebatang candle, sekejap lagi 2 minit ni, close kan. Keluar kita dah buy, keluar sebatang candle Morubozu macam ini. Adakah apa yang kita nak buat? Okey? Apa yang kita nak buat kalau contohnya keluar candle reversal seketul? Macam mana candle reversal kita nak declare dia itu candle reversal? Okey? Faham contoh, kita buy kat sini, keluar candle Morubozu berlawanan arah. Kita berdoa. Ikuan bagus. Okey? Itu dia apa yang kita nak buat. Saya akan sharekan 4 benda ni. Pertama adalah trailing stop yang kita boleh gunakan. Yang kedua adalah partial close. Okey. Yang ketiga, kita boleh gunakan dalam pengurusan break even. Okey, keempat, tighten stop loss. Okey, yang ini adalah 4 cara ataupun strategi yang kita boleh gunakan di setiap cara untuk kita uruskan. Contoh, kita nak gunakan, dah keluar macam ini. Kalau saya kemungkinan akan partial close dan rapatkan stop loss. Itu contoh kalau saya untuk soalan nombor 1, saya akan gunakan function yang itu. Okey, rapatkan stop loss dan partial close. Contoh entry 1 lot, saya akan close separuh. Okey? Itu dia yang dibuat. Okey, yang kedua, apa yang dilakukan sekira pasaran bergerak mengikut arah dagangan. Kita sell. Contoh, kita sell. Oh, price turun, follow arah kita. Apa yang kita nak buat? Kita ada 4 tadi benda. Ikut nak guna yang mana. Okey, kita ada mungkin kita nak letak break even, mungkin kita nak close partial, mungkin juga kita nak letak trailing stop ataupun kita nak gunakan rapatkan stop loss. Okey? Kita boleh tanya kepada setiap satu benda-benda ni semua, kita tanya apa yang kita nak buat. Okey? Itulah dia. Macam mana kaedah kita nak uruskan dagangan kita. Inilah dia kita tanya. Okey? Setiap kali satu-satu ni tau. Itulah yang saya cakap, kita tak risau langsung price nak naik ke nak turun. Kita hanya follow kita punya journal ni. Kita punya planning. Kita follow tu je. Blueprint dah ada. Tinggal follow. Okey? Dapat? Seriously, tak risau langsung kita punya dagangan. Price nak pergi mana, kita just follow je.
benda ni. Amin, dah siap. Amin dan Amin. Dah siap apa ni pengurusan. Dah ada. Ini dia. Inilah yang kita nak gunakan. Okey, income sudah masuk. Okey, apa yang dilakukan sekiranya pasaran bergerak menentang arah dagangan? Kita tengah sell, price naik, apa yang kita nak buat? Okey. Itu dia. Kita tanya. Setiap satu-satu level, kita ada kita punya jawapan. Tu selepas entry kita tak perlu risau. Sebab kita dah ada sistem. That's why kita trade kita punya sistem. Okay. Seriously akan boring nanti kita trade. Sebab kita dah follow that system. Betul. Trade follow that system. Tak risau langsung. Price nak naik ke sebatang-sebatang candle kita dah tak ada risau-risau lagi. Okay. Apa definisi had masa? Contoh, short term trade ataupun day trade. Apa yang nak kita buat sebelum tidur? Berapa lama kita tempoh open position kita? Ada jangka hayat ke tak? Ke kita memang berniat sahaja aku scalping, tetapi bila floating aku tukar jadi swing. Ada bertukar niat. Tengah scalping, alih-alih tukar niat jadi swing. Jangan buat benda-benda gitu. Kita ada time period. Contoh, short term trade. Okey, aku trade waktu Asia je. Waktu Euro aku close. Kita declare satu persatu. Okey? Faham? Yang itu. Dah ada proses, tak risau sangat. Tengok candle pun tak terfikir pun. Betul. Hafiz serius, dah ada benda ni, tak risau langsung sebatang-batang candle. Price nak pergi mana, semua dah ada dalam kita punya sistem. Dah ada apa yang kita nak buat. Okey, faham Biarkan benda tu adalah objektif. Biar benda tu ada kita punya list. Sebab kita nak buat 100 kali trade, 1000 kali trade, kita follow benda tu satu persatu. Buat benda yang sama je. Dalam sistem kita. Alright? Faham kat situ? Ni. Apa yang contohnya kita entry 10 minit sebelum NFP. Apa yang kita nak buat? Kalau saya akan rapatkan saya punya stop loss. Contoh terentry. Alamak, terlepas. Terentry juga. Rapatkan stop loss. Alright. Bila anda perlu berbuat sesuatu dan bila anda membiarkan posisi tak diganggu. Okey, kalau saya, bila saya tak buat apa-apa. Biarkan market berjalan je. Ketika saya dah uruskan A, B, C, D, E, F ni. Sampai E ni. Contoh sampai selalunya D. Sebab risk event jarang kita jumpa. Saya jarang ni trade. Okay, A, B, C, D. Alright. Bila dah selesaikan semua sekali, dah uruskan, barulah saya biarkan posisi tanpa diganggu. Okay. Ni ada soalan, saya scalping semalam bang. Scalping jadi position trade. Kena think positif sikit. Scalping time frame monthly. Hafiz, jangan buat benda kurafat. Scalping time frame monthly. Okay. Bijak tu. Guna monthly punya candle scalping. Insaf. Okay, Hafiz. Alright. Kita kena letak berapa lama kita nak trade. Bila kita nak, apa orang kata, set and forget. Saya gunakan set and forget ketika position saya dah secure. Dah letak break even. Dah tinggal tunggu TP. Dah uruskan. Tinggal selalunya contoh kalau saya entry satu lot, last kali. Contohnya tinggal 0.1 ataupun 0.2. Yang last kali, last movement barulah saya akan biarkan. Dia nak sampai TP, sampai. Kalau tak, dia pergi ke break even saya. Itu dia yang saya buat. Ini dia. Buat ini rakan-rakan, sudahlah kita nak try nak menggerakkan market. Buat ini. Kita trade je kita punya sistem. Trader yang berjaya adalah trader yang ada proven system. Okay? Yang boleh dapat income daripada trading, ada benda ni. Okay? Faham ada soalan? Ada soalan? Kita dah 6 minit. Kita tak boleh lebih-lebih. Okay. Alright. Okay, pada hari ni,
sekarang tak payah tunggu depan handphone. Okey, bagus. Sekarang tak tunggu depan handphone kalau dah ada position, tinggal tenang-tenang je, tak payah nak monitor sangat. Kita just tahu je, oh price dah sampai level ni. Apa yang kita nak buat? Okey, ada soalan? Saya position trade idea hari ni. Apa yang menarik, saya hanya menunggu Euro USD. Okey, Euro USD untuk saya tunggulah sama ada dia breakout di sini ataupun dia membuat rejection di atas sini. Tunggu. Adakah dia berjaya breakout di bawah sini ataupun buat rejection di sini. Euro USD. Okey, pair lain. Contoh. Okey, JJ patutnya kita buat baru. Ini apa benda? Ada orang tanya. Ini adalah market profile. Ini berdasarkan volume. Ni saja-saja Ini indikator luar. Ni nanti kan kena bebel dengan Tradepedia. Ni saja saya nak melihat level-level signifikan ke tak. Sebab ada nak tengok volume ada tak kawasan tu. Zuli pun ada pernah cerita. Nanti adalah dalam tu dalam Bukit. Tak, volume. Itu just untuk kita lihat kita ada support and resistance, kita lihat kawasan situ signifikan ke tak. Itu lagi cantik. AUD USD. AUD USD kalau contoh kita buka yang inilah. Alright. Ni sebenarnya ada satu kawasan. Kejap saya buka yang ni lah sebab ni baru marking tadi. Okey, AUD USD sebenarnya saya cari peluang untuk short juga. Kejap saya buang indikator Abu Git ni. Okey. Okey dah. Adakah dia akan terbang 800 pip seperti dijangkakan? Okey. Itu terpulang. 800 pip jadi tajuk sekarang. Okey, dah. Kita tunggu yang ini. Apa price action di kawasan sini untuk AUD USD, kalau dia breakout ke atas, kita tak buat apa-apa. Ini sideways cantik. Kalau saya tunggu sama ada dia breakout ke bawah sini ataupun dia membuat rejection di sini. Okey. Di bawah sini. Di mana yang breakout ni? Okey, yang sini ada price breakout ni. Dia dah close di bawah zone kita. Lepas tu kita dah lepas, kita dah entry dia. Okey, kalau dia reverse, okey. Kalau stop loss kita di kawasan sini, kita dah kena stop loss. Kalau kita letak di kawasan sideway ni, di atas sideway, kita cantik lah. Kita belum kena stop loss lagi. Itu terpulang. Di mana kita nak letak stop loss. Kita kira dahulu jarak stop loss kita. Contoh kalau kita entry di bawah sini. 25 pip. Bawah 50 pip. Bawah 100 pip lagi saya boleh consider lagi. Saya punya average jarak stop loss saya adalah 40 ke 70 pip. Itu jarak yang saya boleh dengar. Suara dah hilang. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada? Test. Ada suara? Audio ada lagi? Ke Zuli dah ambil audio ni? Okey. Ini ada lagi Fiza? Okey, cantik. Clear lagi. Sujairi. Tak apa. Try relock dah tak payah relock, masuk grup sebelah. Okey. Untuk AUD USD saya cari peluang lah. Untuk short dia. Kalau tunggu ada price action di sini. Keluar doji ke, engulfing ke, keluar pin bar ke. Ini dah satu contoh cantik ni. Tunggulah price action di kawasan tu. AU, okey Patrick. AU ni saya cari peluang untuk short. Okey, AU. Okey, apa lagi? Eurocat. Eurocat kalau dia naik sampai atas sini, selamat hari raya lah. Tunggu best. Kalau dia naik atas lagi Eurocat. GJ sebenarnya ada potential yang best juga tau. Tapi sebab cerita Brexit positif, negatif. Tapi sekarang yang positif punya cerita. So agak seram lah kalau kita nak trade GJ tu. AUD JPY boleh. Okay, kita tukar pair AUD JPY. Lilas ada soalan lagi? Ada lagi pair? Tak ada AUD ni macam sesuatu. Okay. Kita buat sekejap.
Okey. Okey Aziz. Terima kasih Aziz. Okey. AUD cat. Okey, jap Last AUD cat AUD JPY. AUD JPY. Okey, AUD JPY. Oh, cantik. Bagus. Bagus AUD JPY ni. Okey. Bagus AUD JPY ni best. Level dia jelas. Kawasan dia jelas, level dia jelas. So sekarang saya hanya menunggu bawah situ. Satu sikit sini. 7945 7896. 7895. 7895. Sorry kacau kurang lagi. Okey, kawasan ni satu. Ini saja just nak bagi satu Ni free gift. kawasan. So kalau rasa nak Okay, share, nanti kalau kita ada masa saya akan sharekan dia lah. Yang indikator yang macam Dragon Ball tu. Macam ada volume-volume tu. 7876. Itu membantu juga untuk kita tengok-tengok lah. Best juga. Baru lihat. Ada terbaca tentang volume. Okay. Atas punya level 7945. 7945. Okay. AUD JPY, okay? Tunggu esok. AUD JPY, tunggu esok. Okay? Dah habis, bukan session dia. Siapa tadi? Okay, Dungat. Dah habis session esok. Kalau dia buat sesuatu, tunggu esok. Nak entry, tunggu esok. Sebab kemungkinan dia akan sideway. Kecuali ada cerita Trump tweet ke, ada sentimen yang negatif ke, tu akan berlaku pergerakan. Alright. Jom kita lihat last AUD CAT. Ambil mana? Cat ni dah lah. AUD CAT AUD CAT. Nak tengok EU tadi. Okay. Jeling sekejap. Euro USD ini kawasan. Ni kawasan saya tunggu dia breakout di kawasan sini. Ataupun dia membuat rejection di atas sini. Okay. Apa yang dia nak buat. Kalau saya tunggu breakout je lah mudah. Kalau breakout lagi mudah. Kalau tak kita tunggulah atas sini. Dia membuat sesuatu di atas sini baru kita membuat tindakan kita. Ni kawasan penentu. Ataupun di breakout sini. Ingat sell di bear candle, buy di bull candle. Apa tadi? AUD CAT. Mana AUD CAT kita? AUD CAT rasa macam tak ada. Tak ada level cantik ni. Tak cantik lah AUD CAT. Kita lihatlah, kita marking dia AUD CAT. AUD CAT jauh 79. Level sini satu. Dan level sini satu. Okey, dan bawah sekali. 9275. 9275. Tu kawasan yang kita nak lihat. Okey. 9359. 9359. Dan 9407. 9407 di sini. Okey. Itu dia. Dia sekarang dekat udara. Kalau dekat udara ni kita tak buat apa-apalah. Kita tunggulah sampai ke atas ni ada lagi 40 pip pergerakan. Kalau dia naik sampai atas ni. Okey, esok. Esok ada AUD punya news Okey, Amin. Okey, masuk Zuli punya webinar. Kita dah sampai 9 suku dah. Okey, masuk Zuli punya webinar. Alright, dipersilakan.